tajuk lah Mi. Apa? Sorry lah, Mi pun lapar tapi tak ya. On diet. Fatau. Let's go. Fatau lagi? Ya, Fatau. Which one? Laju macam air. Ya. Okay. 10 kali ciptaan manusia hampir menyelapkan hantu bumi. 10 rahsia Google Earth tak cuba sembunyi tapi gagal. 10 benda paling besar pernah dicuri. 10 ciptaan tokoh Islam yang memukau dunia. Oh, I like this one. This one is interesting. Mana bos? Dari mana? Ambil sini macam beza tokoh Islam ni. Mana? Ke kau nak tengok lain? Alam Baker dah habis lagi tengok. Dia tengok habis dah. Tokoh Islam. Okay, tokoh Islam je, let's go. I'm suka ni. Macam Islam best. Dia macam sebenarnya untuk video kita belajar juga ilmu at the same time. Macam tu gitu. 10 ciptaan tokoh Islam yang memukau dunia. Let's see. Kali ini Fatou ingin keluarkan pada bulan Ramadan. Namun kerana ramai yang memberikan cadangan yang sama untuk 3 minggu ini, jadi Fatou rasa Fatou keluarkanlah untuk minggu ini. Tapi nanti korang jangan lupa bagi cadangan untuk bulan Ramadan tau. Sejak dari zaman dahulu, sebenarnya ramai tokoh-tokoh Islam telah membuat penciptaan yang terkenal jauh mendahului zaman mereka dan telah mengubah dunia. Namun banyak di antara pencipta-pencipta ini tidak diceritakan penciptaan mereka, dinafi, disembunyikan, malah ditutup oleh pencipta-pencipta dari barat. Jadi dalam video kali ini, jom bersama melihat kegemilangan tokoh Islam di dalam. Yes, I want to know 10 ciptaan tokoh Islam yang memukau dunia. Sebelum tu, jangan lupa subscribe Fatou tau. Dan jangan lupa tekan loceng. Dah 10. Algebra. Ini merupakan salah satu tajuk kegemaran Fatou dalam matematik masa sekolah dulu. Namun korang tahu tak, teknik algebra yang sering digunakan untuk menyelesaikan pelbagai masalah dalam pengiraan dalam pelbagai bidang seperti matematik, kejuruteraan, ekonomi dan perubatan sebenarnya dicipta oleh tokoh Islam pada abad ke-9, iaitu Al-Khwarizmi atau nama penuhnya Muhammad Ibn Musa Al-Khwarizmi. Malah perkataan algebra itu sendiri diambil daripada tajuk sebuah kitab hasil karyanya yang dipanggil Al-Jabar wal Muqabalah yang bermaksud pertimbangan dan imbangan. Punya besar sumbangan beliau dalam bidang matematik ini, sehinggakan perkataan algoritma atau algoritm sebenarnya diambil daripada nama algoritmi, iaitu nama Al-Khwarizmi yang diterjemahkan ke bahasa Latin. 9. Algebra tu kita punya berus gigi. Kita punya. Seperti yang kita sedia maklum, kepribadian Nabi Muhammad yang sangat sukakan kebersihan banyak diceritakan dalam sirah baginda, termasuklah perbuatan baginda yang sering memberus giginya menggunakan kayu miswak atau siwak atau lebih dikenali dengan kayu sugi. Sebenarnya penggunaan rantai sebagai berus gigi telah lama wujud sejak zaman Mesir purba lagi. Namun ia mula terkenal apabila digunakan oleh Nabi Muhammad SAW yang menjadi manusia pertama bersugi menggunakan ranting daripada pokok arak atau nama saintifiknya Salvadora persica. Perbuatan baginda itu kemudian dijadikan asas dalam penghasilan berus gigi yang ada sekarang. Malah banyak kajian mendapati kebaikan dan keberkesanan pokok ini dalam penjagaan kebersihan mulut. Ditambahkan lagi apabila WHO pada tahun 1986 telah mensyorkan penggunaan kayu sugi setelah beberapa kajian mendapati bersugi dengan kayu pokok arak lebih bersih dan berkesan daripada penggunaan berus gigi biasa. Disebabkan itulah kalau kita lihat penggunaan kayu sugi masih digunakan sehingga ke hari ini dan banyak ubat gigi zaman sekarang menggunakan bahan daripada pokok arak. Betul. 8. Nak beli kayu miswak ni. Satu pakai lah. Kriptografi. Ada kelebihan dia juga rupanya. Secara amnya, kriptografi merupakan teknik komunikasi yang melibatkan banyak iklan. Macam ni lah iklan dia. Iklan robot. Kan dua proses, iaitu penyulitan atau encryption dan penyasulitan atau decryption yang digunakan untuk melindungi maklumat dan keselamatan. Contohnya seperti kad ATM, telegram sulit, kata laluan akaun sosial media korang, dokumen cipher,
malah password kepada wifi. Senang Akmal, cerita, thank you, Akmal. segala maklumat 4 rahsia 50 sen. Thank you. memerlukan teknik kriptografi Thank you, Akmal. untuk menghalang pihak ketiga Semoga dari mahal mengetahuinya sikit. Thank you, tanpa Dennis, kebenaran. RM3. Shalom, Namun man. siapa sangka Thank you, RM3 juga. teknik yang Thank you. banyak digunakan untuk melindungi data di zaman ini sebenarnya telah dicipta sejak ribuan tahun dahulu oleh seorang tokoh Islam matematik terkenal iaitu Al-Kindi atau nama Al-Kindi. sebenarnya Abu Yusuf Yaqub Ibnu Ishaq As-Sabah Al-Kindi. Beliau yang merupakan pengarang dokumen kriptologi tertua di dunia iaitu A Manuscript on Deciphering Cryptographic Message, di mana pada manuskrip itu terkandungnya teknik-teknik kripto terkenal Tak yang faham masih siap. diajar dan digunakan hari ini. Hari ni uyuk 7. kripto. Robot. Kalau korang nak tahu, penciptaan teknologi Serius? robotik yang korang nampak sekarang ini kebanyakannya terhasil dan terinspirasi daripada idea tokoh mereka Islam terkenal Al-Jazari atau nama sebenarnya Badi'uzzaman Abu Is Ibnu Ismail Ibnu Al-Razaz Ingat Al-Jazari. China. Bukan sahaja digelar sebagai bapa robotik, malah beliau juga merupakan orang terawal yang memperkenal pengaturcaraan atau programming yang banyak digunakan dalam kebanyakan teknologi kini. Malah banyak teknik dan idea beliau diguna pakai dalam pembangunan teknologi sekarang seperti model kertas, lamination, termasuklah pam tandas yang bukan saja kurang, malah hampir satu dunia guna. Punyalah hebat ciptaan Al-Jazari. Al-Jazari. Sehinggakan Leonardo da Vinci iaitu pencipta terkenal dari Itali juga didakwa banyak mengambil inspirasi daripada ciptaan Al-Jazari untuk menghasilkan ciptaannya. Salah satu ciptaan paling terkenal Al-Jazari adalah jam gajah gergasi, di mana jam yang sangat unik ini memiliki mekanisme yang akan teraktif dengan sendiri setiap kali setengah jam berlalu dan proses ini akan berulang tanpa henti. Teknologi ini kemudian dijadikan inspirasi kepada penghasilan jam kuku. 6. Kapal selam. Kebanyakan daripada Kapal selam pun? difahamkan bahawa pencipta pertama kapal selam adalah Cornelis Drebbel, iaitu seorang jentera dari Belanda. Namun sebenarnya terdapat beberapa penulisan sejarah telah membuktikan bahawa kapal selam pertama di dunia telah tercipta pada zaman Uthmaniyah yang diberi nama Tahtil Bahir. Di dalam catatan itu didakwa sebenarnya kapal selam pertama di dunia dicipta oleh Ibrahim Effendi dari zaman Empayar Uthmaniyah sekitar tahun 1720 Masihi yang digunakan untuk meraihkan banyak upacara-upacara oleh Sultan Ahmad ketiga. Kapal selam itu memiliki bentuk seperti buaya dan ada yang mengatakan berbentuk seperti ikan, akan bergerak perlahan menuju ke arah Sultan sebelum menyelam ke dalam laut selama setengah jam dan kemudian muncul semula ke permukaan. 5. Kamera. Kamera pun? Mesti korang terkejut kan? Ya, kamera juga sebenarnya tercipta daripada tokoh Islam. Sebenarnya kamera pertama tercipta dalam sejarah adalah kamera obscura. Kamera obscura. Konsep kamera ini pertama kali dikembangkan oleh tokoh Islam iaitu Ibnu Al-Haytham. Namun kamera ini tidak mengambil gambar. Sebaliknya ia memfokuskan cahaya melalui lubang kecil dan menayangkannya pada skrin. Sebenarnya kamera itu menggunakan teknik yang beliau jumpa secara tidak sengaja ketika beliau sedang membuat kajian untuk mempelajari gerhana matahari. Al-Haytham telah membuat satu lubang kecil pada bidainya di dalam sebuah bilik yang gelap, dan apa yang mengejutkan, cahaya matahari yang muncul dari lubang itu telah menghasilkan imej terbalik. Dengan hasil kajian ilmu optik inilah yang menjadi asas bagaimana kamera di seluruh dunia kini berfungsi. 4. Cermin mata. Siapa yang pakai cermin mata? Tak pakai? Cuba korang bayangkan kalau cermin mata tidak dicipta. Memang rabun lah. Sebenarnya terdapat beberapa tokoh Islam yang telah terlibat dalam penciptaan cermin mata. Pada awalnya, cermin mata dicipta oleh Abbas Ibn Firnas, iaitu tokoh Islam dari Spanyol. Macam mana dengar beliau telah menciptakan tapan besar pertama di dunia dengan menggunakan batu. Batu tersebut akan digilap sehingga menjadi kaca bulat yang sangat jernih, di mana ia kemudian akan digunakan sebagai kanta pembesar untuk membaca. Namun teknologi ini kemudian dinaik taraf oleh Ibnu Al-Haytham setelah beliau menjumpai teknik optik. Disebabkan penglihatan Al-Haytham semakin lemah, beliau telah menjalankan pelbagai eksperimen dengan menggunakan teknik Abbas dan digabungkan dengan tekniknya bagi menghasilkan cermin mata untuk membantu beliau membaca, dan terhasillah cermin mata kanta cembung.
3. Apa dia? Kapal terbang. Kapal terbang? Masa sekolah dulu, mesti korang ada belajar manusia pertama yang mencipta kapal terbang adalah adik-beradik Wright, kan? Ya. Namun korang tahu tak, walaupun adik-beradik Wright mencipta kapal terbang bermotor pertama, Yalah. sebenarnya manusia Betul pertama lah. di dunia yang terbang adalah Abbas Ibnu Firnas. Abbas juga? Ya, betul. Selain daripada menyumbang kepada penciptaan cermin mata, Ibnu Firnas juga telah mencipta peluncur udara pertama di dunia. Ketika beliau berusia antara 65 hingga 70 tahun, beliau telah bertindak untuk menguji ciptaannya itu dengan melompat dari tebing Gunung Jabal di Yaman, dan beliau terus terbang sekurang-kurangnya 10 minit. Damn! Namun beliau telah membuat kesilapan apabila tidak menitik beratkan mekanisme pendaratan, sehingga beliau mengalami kemalangan ketika mendarat dan menyebabkan tulang belakangnya patah. Walaupun beliau gagal melengkapkan ciptaannya, namun blueprint mesin terbangnya telah dijadikan asas kepada penciptaan kapal terbang abad ke-20. 2. Ibran abang ni. Sabun. Kalau korang nak tahu Sabun Dynamo pun. penggunaan sabun sebenarnya telah bermula sejak zaman Babylonia lagi, di mana sabun ini dihasilkan dengan campuran lemak, minyak dan garam. Namun pada masa Lemak? itu, sabun bukanlah digunakan untuk membersihkan diri, tetapi digunakan untuk membersihkan peralatan rumah. Jadi sabun itu akan mengeluarkan bau yang agak kurang enak. Sehinggalah pada abad ke-9 Masihi, apabila Muhammad Ibn Zakaria Al-Razi atau dipanggil sebagai Rezas, seorang tokoh kimia Islam terkenal dari Iran, telah bertindak mengubah sabun pada masa itu dengan mencampurkan minyak zaitun dan lemon yang akan menghasilkan bau wangi. Hasil ciptaan beliau ini bertujuan agar sabun itu boleh digunakan pakai pada badan bagi memudahkan umat Islam pada masa itu untuk menjaga kebersihan diri dan mencegah bau badan, terutamanya ketika waktu solat. Sejak dari itu, penggunaan sabun telah digunakan secara berleluasa dan berubah-ubah dengan pelbagai aroma dan bentuk, sehinggalah kepada sabun yang kita guna sekarang Sabun ini. Dynamo. 1. Satu siapa? Apa dia? Kopi. Menurut catatan Kopi? sejarah, sebenarnya kopi didakwa pertama kali dibancung Kopi? di Yaman sekitar abad ke-9, yang pada masa itu digunakan 9, baik. untuk membantu para sufi berjaga sepanjang malam. Cik Ia tu. kemudiannya dibawa ke Kahirah oleh sekumpulan pelajar, dan tidak lama selepas itu, fenomena kopi tersebar ke seluruh dunia. Namun siapa sebenarnya yang mencipta ramuan kopi ini? Menurut legenda, didakwa kopi ini mula-mula ditemui oleh seorang penggembala kambing Muslim dari Ethiopia pada abad ke-9 bernama Kadi atau Khalid. Beliau mengenali hal ini selepas kambingnya memakan buah beri dari pokok tertentu. Tiba-tiba kambingnya menjadi sangat bertenaga dan tidak mahu tidur pada waktu malam. Namun kisah mengenai Khalid itu merupakan cerita yang disampaikan secara turun-temurun dan tidak mempunyai catatan sejarah. Sehingga kini, misteri siapa yang mula-mula mencipta kopi masih menjadi tanda tanya. Namun dunia mengakui bahawa kopi itu datangnya dari negara Islam. Okeylah, itu sajalah untuk video kali ini. Tapi tak tahu Di siapa lah. kesempatan ini, Fatou ingin melahirkan rasa duka cita dengan tragedi gempa bumi yang menimpa negara Turkiye dan Syria yang mengorbankan hampir 42,000 mangsa. Marilah sama-sama kita mendoakan agar mereka dikurniakan kesejahteraan, kesabaran dan ketabahan. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Insya-Allah. InsyaAllah. Jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum semua. Bye. Bye. That was a good video. Damn. Banyak bunyi orang Islam buat. Muslim. Alright, that was a good video. Really good video. Knowledge. At least kita belajar ilmu tu sikit. So kita tahu, kopi ni kita orang buat. Sebab Islam kan. Ni kita orang buat. Pita ais kita orang buat. Alright, that's good. Alright. Next.